Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam ya. Jadi saya ucapkan selamat datang. Dah lama tak bersama tuan-tuan perempuan sekalian ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Azlina ya. Tajuk malam ni, tajuk dia sembang santai. Tak ada topik tertentu. Saya cuma buka malam ni sebab sebenarnya saya on call malam ni. Saya on call, jadi saya tak boleh nak bagi topik khusus sebab saya takut saya tiba-tiba dapat panggilan ya, tiba-tiba kena ke hospital ke apa ke. Cuma saya buka sesi malam ni, kalau ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, boleh tanya, macam tu ya. Jadi saya buat iklan ni kira macam sesi santai je lah, santai-santai, tak ada apa saya nak cakap secara khusus ya. InsyaAllah minggu depan saya ada plan, mungkin nak cakap berkenaan masalah sakit bahu ya, ataupun satu lagi yang saya fikirkan, ada seorang tanya berkenaan osteopenia ataupun osteoporosis ya. Terima kasih Dr. Hayati ya. Apa nama tu, berkenaan masalah osteopenia ataupun osteoporosis ya. Osteoporosis ni ialah masalah di mana kita punya tulang ada apa nama ni, rapuh lah, tulang rapuh ya. Tu bahasa mudah dia. Saya ingat insyaAllah saya nak cakap mungkin minggu depan, dalam minggu depan lah, mungkin hari Selasa atau hari Isnin, tengok mana yang lebih sesuai ya. Okay, Dr. Zeng Hang Yi, have a good call, terima kasih. Saya on call, so far on call bagus ya. Jadi hari ni saya on call sebagai pakar on call di hospital ni. Kalau kita on call sebagai pakar, kita ada di Temelloh ni ada 3 MO di bawah kita ya. Satu MO registrar kita panggil, yang third call yang buat menjaga pesakit di ward, dan kita ada second call MO yang jaga di bilik bedah, mana kalau ada pembedahan ortopedik, pakar yang kedua ni akan buat pembedahan, dan satu lagi pakar kita panggil MO buat first call ya. MO yang buat first call ni dia cuma on call di bahagian kecemasan Kalau ada kes kecemasan, dia akan dipanggil dululah untuk lihat rujukan semua tu. Jadi ada 3 MO yang on call. Kalau ada apa-apa, dia orang akan inform saya lah. Contohnya macam hari ni, kalau ada pesakit yang masuk ke ward ya, ada 3 pesakit yang dimasukkan ke ward setakat ni lah, ada 3 orang, 2 di ward lelaki, seorang di ward perempuan ya. Ada kes-kes, ada luka ya, ada kes kepatahan. Jadi kalau kes macam ni, kalau ni saya akan tengok nantilah, saya akan tengok balik nanti. Jadi mula-mula kalau di hospital kerajaan ni tak macam hospital swasta. Jadi kalau ni kadang-kadang benda macam ni yang kita tak tahu ya. Orang awam tak tahu kalau apa beza antara hospital kerajaan dengan hospital swasta. Jadi kalau hospital kerajaan ni, kalau pesakit datang ke kecemasan, biasanya yang akan tengok dia dulu ialah houseman house officer, iaitu pegawai perubatan siswazah. Yang akan tengok dulu, kemudian baru ni akan dilihat oleh pegawai perubatan. Kalau perlu baru pakar tengok. Jadi pakar ni dia akan tengok juga, cuma mungkin dia tak tengok terus di jabatan kecemasan, melainkan kalau kes yang betul-betul kecemasan yang penting ya, yang kita panggil emergency betul. Otherwise doktor akan tengok, pakar akan tengok kemudian lambat sikit, macam tu. Kalau di hospital swasta, dia tak ada houseman, dia tak ada pegawai perubatan siswazah, tak ada. So sama ada anda dilihat oleh MO dulu, MO, kemudian terus dilihat oleh pakar, dia akan panggil terus pakar tengok. Tu beza dia ya. Tu beza dia. Okey, saya tengok soalan pertama dulu ya. Okey, Puan Nur Azlina tanya pasal sakit siku ya. Masalah tentang sakit siku dan juga kadang-kadang berkaitan dengan tangan. Okey, ini umum ya. Jadi untuk saya jawab apa saja persoalan, dia perlu luas. Maksudnya saya kena tanya lebih banyak soalan. Sakit siku tu macam mana, bahagian mana dekat siku, kat depan, kat tepi, kat belakang ya, ada kebas ke tak ada kebas ya, ada pernah kemalangan atau tidak, jatuh ataupun terantuk, accident macam tu ya, ke siku pernah tercabut. Jadi benda tu semua kena tanya ya. Ataupun kadang-kadang masalah sakit siku ni dia boleh jadi punca dia semua struktur di bahagian siku boleh terlibat ya, sama ada tulang ataupun ligament ataupun tendon ya. Apa beza ligament dengan tendon?
Ligament ni ialah satu tisu yang hubungkan antara tulang dengan tulang. Contohnya tulang lengan dengan tulang ni lah ya, bahagian forearm. Kalau tendon tu otot, orat ataupun tisu kita yang menyambungkan otot dengan tulang, tu beza dia ya, antara ligament dengan tendon. So sekarang persoalan macam ni pun kadang-kadang kena tahu macam mana nak bezakan ya, antara ligament dengan tendon. Jadi kalau tanya pasal sakit siku ni, okey, katakan ada kemalangan. Kalau ada kemalangan, kita kena tahu ada kepatahan ataupun ada sendi teralih ya, boleh juga, retak pun boleh. Tapi kalau tak ada kemalangan langsung, mungkin masalah tu ialah masalah keradangan ya, masalah keradangan pada tendon dia ya, pada tendon dia pun boleh ya, keradangan, kita panggil inflammation, tendinitis boleh kita panggil ya. So contohnya kalau siku bahagian luar sini ya, bahagian luar ni kita panggil, yang common kita panggil extensor tendon tendinitis ya, ataupun kita panggil tennis elbow. Pernah dengar tennis elbow? Tennis elbow ni biasa ya, biasa orang main tenis lah. So dia sakit bahagian luar sini. So bila main tenis macam ni, so dia sakit bahagian luar tu kita panggil tennis elbow. Kalau bahagian dalam di sini, iaitu otot yang yang gunakan untuk bengkok tangan macam ni, biasa kita panggil apa lain ni, lagi satu ni, golfer elbow main golf macam orang pemain golf lah. Biasa yang sakit dekat otot kat sini ialah kita panggil golfer elbow. So ada dua jenis tendinitis ya, maksudnya keradangan pada tendon. So ini rawatan dia biasanya cuma perlu rehat ya, tuam dengan ais. Dan ada juga kita panggil brace, counter force brace kita panggil. Brace ni boleh ada kat farmasi pun ada jual ya. Kalau masalah macam tennis elbow, boleh beli brace untuk rehatkan tempat tendon tu, tempat dia melekat pada tulang, boleh rehat dan insyaAllah boleh baik ya. Ada ubat-ubatan yang kita guna untuk kurangkan keradangan tu, kita boleh guna. Jadi tu antara rawatan yang kita boleh bagilah. Tak perlu, jarang sangat perlukan pembedahan, terlalu jarang perlukan pembedahan ya, terlalu jarang. Okey, soalan kedua ialah angkat berat saja. Okey, angkat berat Puan Nazlina, kalau angkat berat saja ni mungkin masalah tendon lah ya, masalah tendon ya, attachment, mungkin tendinitis saja ya. Eloknya kalau untuk pasti kena jumpa doktor untuk buat pemeriksaan, baru kita dapat pastikan. Okey, so saya cuma boleh bagi kemungkinan saja. Kena jumpa doktor untuk dapatkan dengan kepastian. Okey, saya tanya atas dulu. Okey, soalan daripada Encik pilot angkasa ni. Oh, ni pilot betul ke pilot tak betul ni ya? Assalamualaikum doktor, RF ada tak hospital kerajaan, boleh rawat slip disc? Okey, Waalaikumsalam. Encik pilot ni pilot ni, RF ada ya, RF ada, tapi bukan semua hospital kerajaan. Hospital yang ada kepakaran tulang belakang saja. Contohnya macam kalau di Pahang ni kena pergi Kuantan ya. Kalau kat Temerloh tak ada. Aku nak buat, kita kena atur, mungkin kita panggil pakar dari Kuantan datang. Pakar dari Kuantan datang. Ataupun di hospital UIA ada, di hospital besar Kuala Lumpur ada, kebanyakan hospital swasta ada ya. Maksudnya sebab dia dah kepakaran tu, pakar tulang belakang tu, dia dah pergi ke swasta, so dia boleh buat dekat situ ya. RF ni ia satu teknik ya, radio frekuensi, digunakan untuk tackle keradangan pada saraf dekat bahagian tulang belakang tu. Ada juga yang gunakan untuk disk ya, untuk cushion tu, masalah slip disc boleh guna ya. Kalau ada masalah slip disc yang kita boleh gunakan RF peringkat sebelum pergi ke pembedahan ya. Ada juga yang perlukan pembedahan, ada yang boleh guna RF dulu, bergantung pada tahap berapa teruk ya slip disc tu. Okey, soalan Puan Noh Hayati Yaakob ni ya, chronic ankle OA. Chronic ankle OA apa maksud dia? Soalan malam ni lebih pada orang awam lah, saya jawab ya, bukan jawab untuk doktor ataupun student ni. Okey, ankle OA ni maksud dia osteoarthritis ya. Osteoarthritis ialah satu kondisi tulang kita tu semakin kita panggil degenerated ataupun semakin rosak lah ya, makin tua, semakin haus ya, tu maksud dia. Okey, chronic ankle osteoarthritis ni tidak common, tidak sekerap masalah lutut ataupun tulang pinggul. Untuk buku lali ni biasanya disebabkan oleh contohnya kecederaan sesukan atau ada kemalangan sebelum tu.
ataupun mungkin berat badan berlebihan, baru boleh dapat masalah osteoarthritis dekat buku lali ankle. Okey, rawatan dia satu, kena macam biasa juga, kena pemeriksaan dulu untuk pastikan diagnosis dia perlu buat x-ray dulu. Doktor kena periksa dulu, tengok ligamen dia stabil atau tidak stabil. Ada kes-kes kalau tak peringkat awal, kita boleh scope, teropong tengok dulu berapa teruk tulang yang haus tu. Kalau dia very localized, tempat tertentu saja, kadang-kadang kita boleh ada prosedur yang kita boleh tampal tempat yang haus tu, tempat yang rosak tu. Tapi kalau dah teruk keseluruhan sendi pun dah rosak, kita kena bincang dengan anda lah, bincang dengan pesakit. So masalah dia masalah sakit, masalah dia sakit, tu masalah dia. Ada peringkat yang sedikit, kita boleh makan ubat dulu, ubat tahan sakit, boleh kawal aktiviti harian, boleh makan ubat, boleh kurangkan berat badan, maknanya modify aktiviti harian kita, Tapi kalau peringkat yang dah teruk, contohnya sampai perlu makan ubat tahan sakit hari-hari, kita tak nak makan ubat tahan sakit hari-hari. Kadang-kadang ubat tahan sakit hari-hari ni bahaya juga kalau kita makan terlampau lama. Kita semua tahu, bukan doktor tak tahu, doktor tahu, doktor tak terkejut. Lalu doktor terkejut, doktor tak terkejut pun, contohnya kalau makan hari-hari boleh kesan pada buah pinggang ataupun pada usus, kita tahu, kita tahu. So kalau sampai perlukan hari-hari tu dah jadi tahap tak bagus. So ada kes yang mungkin kita akan tawarkan pembedahan. Pembedahan apa boleh buat? Bergantung kepada usia anda, Ada usia, kalau masih muda lagi, biasa kita akan cadangkan untuk selain daripada injection ataupun makan suplemen untuk lutut, untuk sendi, mungkin perlu fusekan sendi tu, fusekan maksudnya dia keraslah sendi tu, jadi dia cantum, dia jam. Kebaikan dia ialah dia tak sakit dah. Yang kebaikan dia tak sakit. Yang kurang baik dia ialah dia tak ada pergerakan dekat sendi tu. Tu peringkat kurang daripada 60 tahun biasanya, Tapi kalau anda lebih dari 60 tahun, bergantung pada pemeriksaan juga, doktor mungkin tawarkan untuk proses penukaran sendi, pembedahan penukaran sendi. Proses penukaran sendi buku lali tak sebagus result dia, hasil tu tak sebagus penukaran sendi pada lutut, total knee replacement ataupun pinggul, total hip replacement, tak sebagus tu, buku lali. Cuma kena bincang lah dengan pakar bedah nanti, rawatan apa yang terbaik untuk puan lah, macam tu. Jawab soalan ya. Alright. Okey, ni soalan Romi Arjuna. Ni nama betul kan, nama macam nama pelakon ni, Romi Arjuna. Okey, assalamualaikum doktor. Jika kita operate chronic right lateral malleolus fracture with syndesmotic joint, proses penyembuhan berapa lama? Betul ke kena operate untuk buang skru? Yang ni untuk masalah contoh persoalan yang begitu khusus, kena bincang doktor yang buat operation tu, Okey, kalau tanya saya, close right lateral malleolus, kalau kepatahan pada lateral malleolus ni ialah tulang buku lali, tulang buku lali bahagian tepi, bahagian lateral kita panggil, dan juga syndesmotic joint, maksud ada sendi lain, Ni awak doktor ke mereka pelajar perubatan ke apa ni guna term ni, maksud yang anda tahu ni bukan masalah, bukan term orang biasa, Okey, jadi sendi tu dia rosak, terbuka. Proses penyembuhan kalau sendi syndesmotic joint tu, ligamen tu biasa 6 minggu. Tapi kalau kepatahan 3 ke 4 bulan, 3 ke 4 bulan baru cantum tulang tu, Okey. Kalau buang skru syndesmotic joint tu memang kena buang, dalam tempoh 6 minggu. Selepas 6 minggu, syndesmotic joint ada satu skru yang panjang dimasukkan untuk betulkan sendi yang terbuka tu, yang tu kena buang. Kalau tak buang, anda tak boleh pijak. Kalau anda pijak juga, skru tu akan patah nanti. So tulang, bukan buang semua skru, bukan buang semua plate tu, buang satu skru yang panjang yang menstabilkan syndesmotic joint, memang kena buang, dalam tempoh 6 minggu, 6 hingga 8 minggu, bergantung pada x-ray dan pemeriksaan doktor, kena buang. Okey, jawab soalan betul ke? Memang betul lah, kena buang, Alright. Apa lagi soalan? Osteopenia ni ialah satu keadaan tulang tu rapuh, tapi kalau ikut measurement dia tak sampai tahap osteoporosis lagi. Ni measure macam mana? Dia measure pakai, kita panggil BMD, bone marrow density. So dia ada graph dia, ada T score dengan Z score, dia ada ukuran dia lah.
Kalau osteopenia ni maksudnya ada ubat lah. Ubat dia untuk tambah untuk kurangkan proses tulang tu, kita panggil osteoclastic activity, kurangkan proses tulang tu dihancurkan, dikikis. Osteopenia ni, osteoclast ni satu sel yang dia makan tulang, osteoblast menghasilkan tulang. Jadi ada dua jenis sel yang bertindak kat sini, so kalau dia ada ubat-ubat dia untuk tambahnya, ada kalsium supplement, ada ubat lah. Tapi bergantung sebab apa osteoporosis ni, mungkin nanti saya bincang dengan lebih lanjut lagi. Nanti ada mungkin minggu depan sama ada hari Isnin atau hari Selasa, pasal osteoporosis dan osteopenia. Mungkin lebih khusus saya akan bincang kat situ lah. So jawapan aku nak jawab soalan ni Puan Ina Amza, so soalan tu adalah ubat dia, insyaAllah, ada ubat dia. Tapi kena pasti sebab apa dapat masalah tu, sebab apa anda dapat masalah tu. Okey, Puan Sazlinda Ibrahim. Alahai. Okey. Jabatan Rehab jumpa doktor ortopedik. Temu janji 28. Okey, lagi sebulan 2014 saya sakit MRI, slip disc C1 to 7. Okey, banyak level Jangan give up jangan putus asa Puan Sazlinda Ibrahim. Jangan putus asa jangan putus asa. Setiap penyakit ada penyembuhan dia. Cuma kita tak tahu kadang-kadang sejauh mana kita perlu lalu untuk dapatkan penyembuhan tu. Ada juga, bukan tak, saya kena akui juga, ada juga benda yang kita tak dapat sembuhkan, ada juga benda perkara yang kita tak dapat sembuhkan. Ni sakit dah lama 6 tahun, 2014 dah sakit. So MRI slip disc tu kita kena pasti tahun bila buat MRI ni, slip disc tu sejauh mana, tekanan pada saraf tu, tangan kaki tu dari segi kekuatan tangan macam mana, ada kebas ke tak ada kebas, boleh berfungsi atau tidak. Kita kena tengok MRI tu berapa lama dah. Mungkin kena ulang balik MRI tu, kalau baru mungkin tak perlu pun, mungkin tahap anda kita kena rujuk ke bahagian tulang belakang dah. Maksudnya pakar ortopedik khusus pada bahagian belakang. Mungkin anda dah sampai tahap perlukan pembedahan, mungkin fizioterapi dah tak cukup untuk anda, dah tak memadai. Katakan tekanan saraf tu terlampau teruk dah. Maksudnya kalau dah terlampau teruk, kita tak, maknanya mungkin memerlukan pembedahan, dah teruk sangat. Kemudian saya bincang dengan anda pula, anda sanggup ke nak lalui pembedahan atau memang tak mahu pembedahan. Dan faktor-faktor lain lah, faktor-faktor sampingan lain, berat badan, aktiviti harian, kerja anda macam kerjaya macam mana, semua tu, banyak benda kena bincang, kena bincang. Okey, alright. Okey, Puan Kamsiah Hasan. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ke orang yang sakit lutut buat senaman selain daripada makan ubat tahan sakit? Okey, sakit lutut sebab apa ni? Kalau sebab osteoarthritis, senaman tu perlu tengok senaman apa yang anda buat, Kalau nak berlari, kalau sakit lutut osteoarthritis peringkat 3, peringkat 4, dah sendi dah sempit, tak sesuai. Kalau masih nak berjogging tak boleh lah, nanti lagi sakit. So biasa kita akan cadangkan buat sama ada, kalau brisk walking pun tak boleh, basikal saja, basikal saja, atau just a simple exercise yang tak banyak melibatkan perjalanan atau larian, berbebankan pada sendi itu sendiri. Senaman kena buat jugalah, kena buat untuk apa? Supaya sendi tu tak keras, sendi tak keras, tak sempit, tak sakit, kena buat juga. Ubat tahan sakit tu biasa kalau perlu saja makan, kalau dah sampai perlu makan hari-hari tu, kita kena bincang balik. Mungkin dah sampai tahap perlukan suntikan pada sendi, atau mungkin perlukan pembedahan, itu kita kena bincang, alright. Alright, soalan ni khusus ni Puan Siti Fadilah, Siti Fadilah, Waalaikumsalam. Unicameral bone cyst ni, soal diagnosis ni macam canggih je ni, Unicameral bone cyst ni, kalau nama lain dia simple bone cyst lah, UBC nama singkatan dia, bahaya atau tidak? Jawapan dia insyaAllah kalau tak ada perubahan, bukan benda lain, memang semata-mata UBC, tak bahaya, tak bahaya. Tapi bergantung pada lokasi dia dan simptom dia lah. Kalau dekat dengan sendi, kadang-kadang takut rosak sendi, senang dia melemahkan struktur tulang dekat kawasan tu lah. So kalau tulang lemah, dia boleh jadi apa? Dia boleh
patah ya, boleh pecah, boleh patah, terkena terantuk dah boleh pecah ya. Jadi biasanya tengoklah doktor, ada beberapa pilihan yang boleh buat doktor yang rawat tu ya. Biasa kita akan rujuklah kepada bahagian tulang, khusus pada bahagian pertumbuhan ni, onkologi ya, bahagian tulang. Kadang-kadang dia boleh ya, sama ada dia korek bahagian tulang. Cyst ni maksudnya dia ada macam ketumbuhan yang bukan kanser lah ya. Dia macam ada satu ketulan air dekat bahagian tulang tu. Dia isi air, dia lemah sikit kat situ ya. Tulang menjadi nipis kat situ. So kita kena keluarkan cyst ni, ketulan ni, bersihkan dia, kena korek dia. Kadang-kadang ada doktor letak simen ya. Ada beberapa benda lagi yang doktor mungkin letak untuk rawat bahagian tu. Ya, untuk rawat bahagian tu. Itu saja dia itu sajalah. So nanti doktor kena tengok dulu rawatan yang sesuai untuk anda, sebab dia tak boleh jawab secara umum ya. Perlu tengok pesakit ke pesakit apa yang sesuai untuk anda lah. Okey. Alright. Banyak masalah osteoarthritis kan. Okey, soalan ni, ibu saya 56 tahun, muda lagi 56 ni ya. Badan agak berisi, sakit lutut sangat, nak berjalan pun susah. Okey, Dr. KK bagi ubat sakit saraf, sakit urat. Boleh nak minta, anda boleh minta tolong, kalau sakit tu ni boleh minta rujukan ke pakar ortopedik. Okay, untuk jumpa doktor pakar ortopedik di klinik pakar ortopedik untuk buat operation. Operation ni kena bincang dengan doktor, tak semestinya buat operation terus ya. Kita tengok dulu macam mana perlu ke tak perlu ya, bukannya terus jump to conclusion ya, terus decide kena buat operation ni. Tak, bukan macam tu. Kita kena tengok dulu ya. Kita tengok dulu sama ada perlu atau tidak ya. Nasihat saya dalam proses nak dapat rujukan, temu janji semua tu, mungkin boleh usahakan untuk kurangkan berat badan dulu ya. Usaha untuk kurangkan berat badan dulu. Dapatkan BMI yang agak, sebab apa, kalau badan terlampau besar, kita buat pembedahan nanti susah ya. Satu dari segi komplikasi yang mungkin berlaku ya, luka mungkin lebih besar, badan berat, nanti nak berjalan balik ya. Jadi dia punya hasil untuk dapatkan pembedahan tu lebih berjaya kalau kita berjaya dapatkan berat badan yang lebih normal. Jangan bukan obese lah ya. Kalau kita dapat daripada obese turun ke overweight pun dah bagus ya, untuk dapatkan hasil yang lebih baik lah. Tapi kita kena bincang lah, tak mestinya perlu buat pembedahan ya. Okey, Cik Muhammad Faiz, soalan dia pasal ACL. Kalau ligamen ACL PCL putus setahun tu boleh rosak tak rawan? Okey. Alright. Okey, apa maksud ACL PCL ni? ACL ni anterior cruciate ligament ya. PCL posterior cruciate ligament. Ni dua ligament yang menstabilkan lutut kita. So kalau putus ni, dia longgar, lutut jadi goyang. Siapa ada yang lutut goyang kat sini? Ni biasa masalah ni. Minggu lepas pun kita buat satu masalah operation untuk PCL dekat Oshas kita buat ya. Ada pakar daripada Kuantan datang, kita sama-sama masuk buat. Okey, so jadi untuk jawab soalan ni tadi, lutut longgar sama ada ACL saja, ACL PCL, memang boleh rosak tulang rawan tu. Sebab apa? Dia tak stabil, lutut dah goyang. Mana model saya okey, kalau lutut dah goyang, dia boleh rosak tulang rawan tu ya. Okey, jadi kalau apa langkah sebelum operation? Sebelum operation kena tahulah apa doktor nak buat. Kena bincang dengan doktor dulu pembedahan apa nak buat. ACL, PCL semua ni dia perlu pembedahan. Dia tak boleh nak jahit, nak sambung tak boleh. Kena ganti balik orang yang putus tu ya. Langkah yang awak kena buat, satu, kena rajin buat fizioterapi untuk besarkan otot ni ya. Besarkan otot paha, belakang paha, otot hamstring ni kena kuat dulu. Kemudian kena rajin buat ya, naik basikal ya, kuatkan otot, besarkan otot dulu. Yang tu yang awak kena buat. Kena bincang dengan doktor pembedahan apa. Dan yang kedua, kena ada dari segi kewangan lah, kita kena tahu ya. Kalau pembedahan ni kita perlu beli alat yang nak digunakan untuk membuat pembedahan tu ya. Kalau ini pun satu isu lah ya, dari segi kos pembedahan saja tak ada masalah. Hospital kerajaan kita boleh murah saja, tapi nak beli barang tu yang kena beli ya. Contohnya kalau ACL saja
ACL saja, satu ACL saja mungkin dalam 3,000 ya, kalau di hospital kerajaan lah, tanpa ada benda lain lah. Maksud saya tak ada pelapis lutut, tak ada koyak Kalau ACL, PCL dan 2 koyak ligamen, mungkin kita kena top up, kena beli ligamen lain daripada luar negara ya. Ligamen saja kalau yang kita import daripada luar negara, harga pun dah 10,000 ya. Tu harga urat tu saja. Jadi kalau anda ada, contohnya anda ada insurans, lebih mudah ya, ataupun ada juga cover so contohnya, mungkin lebih mudah lah untuk kita uruskan. So kena bincang dengan doktor yang buat operation tu, kita akan check apa yang boleh cover ya. Kalau contohnya tak ada langsung, anda pun dari segi kemampuan kewangan tak ada, mungkin kita kena minta dengan bantuan tabur bantuan perubatan ya. Tabur bantuan perubatan yang duit yang kerajaan kita bagi, dia tak cover sepenuhnya. Maksudnya anda kena menyumbang juga ya. Tak boleh 100%, sebab tabung ni semua share, rakyat Malaysia share. Itu kita kena kongsi. Okey, kita kena kongsi. Anda kena keluarkan sedikit daripada milik anda juga, sumbangan anda kita kongsi daripada tabung tu. Tengok berapa banyak kita boleh dapat yang diluluskan ya. Faham ya? Okey. Okey, accident 9, okey, Encik Muhammad Humir accident 9 tahun lepas. Dah lama ni, 9 tahun. Tempurung lutut jatuh dan masuk skru 2 biji. Boleh ke buang skru? Okey, yang ni saya ada tulis artikel ni dekat nationmedicalgazette.com mmgazette.com. Perlu ke buang implant atau buang besi? Okey, jawapan dia, kalau tak ada masalah, apa-apa masalah pun tak ada, tak buang pun tak apa. Macam tu. Dia tak ada masalah nak kena kilat ke, nak kena cahaya matahari, jadi apa, anda nak jadi flash ke apa, tak ada ya, tak ada masalah tu. Anda bukan jadi antena tiba-tiba dapat astro ke, tak ada ya. Jadi kalau tak ada masalah, tak payah buang. Sebab apa kena buang? Kena bagi bius, anda kena lalu pembedahan balik, kena masuk ya, bilik bedah balik, ada luka balik, kena macam tu ya. Ada risiko bius lagi. Yang ni pun saya dah dekat YouTube, saya ada pasal risiko bius dan risiko pembedahan, apa yang anda kena lalu kalau anda nak buat pembedahan. Jadi boleh pergi kat YouTube saya ya, Dr. Mahyudin Muhammad. Okey, YouTube saya boleh bincang pasal ni. Okey, kalau tak perlu buang. Tapi kalau ada masalah, contohnya skru tu terjojol, contohnya prominent, terlampau prominent, ataupun dia bergeser dengan kulit ya, bergeser masa anda gerakkan lutut, dan boleh buang lah. Kalau nak buang tak ada masalah. Kalau boleh jumpa doktor balik, kita ambil tarikh untuk buang, tak ada masalah ya. Sebab 9 tahun patah dah cantum. Tapi kalau tak ada masalah, tak perlu buang. Okey, soalan seterusnya, Encik Aswadi Yaakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada semua masalah, semua sendi lutut dan ankle, dah buat MRI, CT scan, semua detek osteoarthritis. Ya Allahu Akbar. Okey, masalah paling ketara sekarang ialah ankle kiri, buku lali. Adakah debridement ankle mampu selesai masalah? Okey, kesiannya Encik ya, sabar ya, umur 37 tahun, muda lagi ni. Okey, debridement ankle dia cuma menyelesaikan untuk tempoh sementara saja ya, dikurangkan sakit ya. Saya tak tahu sebab apa anda sakit ni ya, osteoarthritis ni. Dikurangkan sakit lah, boleh injek Monovis, tak ada masalah. Okey, kalau masalah sendi sakit banyak sangat ni, kita kena siasat. Osteoarthritis ni ada beberapa jenis ya, kita panggil primary, mana tanpa sebab lah, mungkin sebab penuaan, umur, semua tu, tak apa. Ataupun secondary, adakah disebabkan oleh masalah lain, contohnya macam rheumatoid, gout, semua tu boleh membawa kepada osteoarthritis juga ya, kerosakan sendi. So jadi kena siasat lah. Kalau contohnya anda ada rheumatoid arthritis contohnya, kena rawat rheumatoid arthritis tu juga. Kalau ada gout, kena rawat gout tu juga ya. Sebab sendi kalau dah rosak, dia tak nak baik sepenuhnya ya. Sendi kalau dah rosak, dia tak nak baik sepenuhnya. Kita boleh menahan atau memperlahankan proses tu ya. Kita tahu semua orang nak sembuh kan, semua orang nak sembuh, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak sembuh sepenuhnya ya. Okey, PCR saya pun tak sambung lagi. Tak apa ke kalau tak sambung? PCR dah sambung ke? PCR je tak sambung. Okey, PCR, kalau PCR saja dia tengok grade lah ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3 ya. Kena jumpa doktor lah, tanya. Saya tanya jawab macam ni tak boleh juga.
kena jumpa doktor, kena check ya. Kalau grade 1 tu biasa tak perlukan pembedahan pun ya, cukup dengan fizioterapi saja. Ini kalau PCR sajalah. Kalau ada 2 tu dah tak boleh, tak stabil lutut ya. Kalau PCR saja grade 1 boleh buat fizioterapi saja. Tapi kalau grade 2, 3 lutut goyang-goyang ya, lenguh tak selesa semua, kalau anda aktif sendi boleh nanti sakit sendi ya, kepala lutut ni sakit kat depan lutut, perlu jumpa doktor untuk pemeriksaan, untuk bincang masalah anda sendiri. Saya boleh cakap umum saja kat sini. Okey, saya boleh cakap umum saja. Okey, Ustaz Sattar, terima kasih kerana tengok ya, sama-sama hadir. Okey, Nazmi, Dr. Nazmi ni ya, houseman saya dulu. Okey. Cik Dayu Makdan ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengidap sakit pada tumit bila pijak, makin lama makin sakit. Boleh ke baik kalau makan ubat? Okey, sama juga rawatan dia, kena jumpa doktor dulu, kena tahu apa diagnosis sakit pada tumit. Masalah paling biasa sakit tumit ni ialah plantar fasciitis lah ya. Plantar fasciitis ni sakit pada bahagian tapak kaki, terutamanya pada tumit ya, pangkal tumit tu dia pergi ke tapak kaki. Paling sakit pada waktu pagi ya, di pagi hari. Bangun tidur tu paling sakit sekali. Bila dah makin tengah hari makin okey, pun jalan sakit lah. Boleh baik ya, boleh baik insya-Allah. Tapi kena pastikan masalah anda dulu lah ya. Kena pastikan masalah dulu. So kalau masalah plantar fasciitis ni insya-Allah boleh baik. Ya, saya ada tulis artikel dekat mmgazette.com ya. Nanti boleh pergi ke sana mmgazette.com. Ya, nanti type lah ya. Okey, Encik Ramlino, sahabat lama, terima kasih. Okey, banyak masalah Encik Omar ni, kena bincang dengan doktor yang merawat ya. Banyak proses lagi ni ya. Banyak proses lagi ni, S-fix, nailing ni, banyak proses lagi, kena bincang dengan doktor yang merawat. Okey. Nanti bincang dengan doktor yang merawat ya. Banyak sangat masalah ni ya, S-fix ni tak boleh nak, maknanya peringkat ni belum boleh bincang pasal ligamen semua tu, tak boleh lagi. Kena rawat kepatahan tu dulu, bagi kepatahan tu baik dulu. Dah patah dah baik, baru boleh rawat ligamen yang koyak tu. Okey. Kak Long, terima kasih Kak Long tengok papai. Alright, Kak Long tengok. Okey. Alright. Tak boleh lipat lutut, adakah disebabkan osteoarthritis? Encik Faris Sakri ya, terima kasih tanya soalan. Yang ni kena check sebab apa tak boleh lipat lutut. Kalau osteoarthritis mata-mata biasanya tak ada masalah untuk lipat lutut. So kena periksa sebab apa tak boleh lipat lutut. Mungkin ada masalah ligamen ataupun pelapis lutut koyak sekali, kena periksa ya. Kalau osteoarthritis mata-mata biasa tak ada masalah untuk lipat lutut. Okey. Awis Abdul Rahim, Cik Awis. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hip stiffness due to osteoarthritis boleh hilang tak dengan buat stretching? Tengok tahap osteoarthritis tu lah ya. Kalau peringkat awal tak ada masalah, boleh ya, stretching exercise. Kalau peringkat dah teruk sangat, kita kena tengok ya. Stiffness ni, sendi ni, kalau dah sendi tu dah bercantum ya, osteoarthritis kita tahu ada banyak stage ya. Kalau sendi tu dah memang dah jam, tak dapat lah ya. Kena tengok macam mana, kena tengok sendi tu macam mana ya. Okey, Assalamualaikum Puan Siti Noh. Sakit atas kepala semasa period, melarat selepas period dan terasa lenguh-lenguh di tengkuk dan bahu. Jadi kena periksa ni Puan ya, sebab apa sakit. Kalau period ni biasa kita associate dengan hormon lah, hormon ya. Mungkin ada kena mengena dengan hormon tu, mungkin tak kena mengena dengan hormon ya. So hormon pun saya tak tahu semua, kena periksa dulu sebab apa anda sakit ni. Kalau sakit kat kepala, kena hati-hati zaman sekarang ni. Kalau tengkuk sakit ya, kena check sama ada masalah otot saja atau mungkin masalah darah tinggi ya. Kena check tekanan darah tinggi. Kadang-kadang sakit tengkuk ni darah tinggi pun boleh ya. Mungkin otot saja. Kalau darah tinggi normal, mungkin masalah otot, atau mungkin masalah dalam lagi ya, saraf dekat tengkuk. Kena periksa ya, banyak kemungkinan tu banyak ya. Kena buat pemeriksaan ya. Lenguh dekat tengkuk ni saya kena lebih hati-hati ya. Kalau orang yang ada darah tinggi, kadang-kadang simptom dia cuma sakit tengkuk saja, rasa berat dekat tengkuk, berdenyut dekat kepala ya. Zaman sekarang ni umur 30 pun dah dapat darah tinggi. Jadi perlu buat, kalau apa nama yang nak periksakan darah tinggi tu dekat farmasi pun dia jual ya. Kalau tak nak pergi ke hospital dulu,
katakan masih peringkat awal boleh check dulu kat rumah tengok tekanan darah berapa. Kalau lebih daripada, kalau normal atas 120 systolic diastolic dia 80, tu yang normal lah. Dia punya borderline dia yang ni 130 ke atas, systolic bawah 90. Kalau dah lebih ni memang kita mungkin kena ulang beberapa kali, kita tengok beberapa hari. Kalau persistent tinggi je, tu dah tinggi. Peringkat awal masalah yang manusia ni, termasuk saya sendiri, ialah nak menerima hakikat yang kita ada penyakit. Yang tu paling susah. Doktor pun sama juga, doktor pun manusia juga, susah nak terima hakikat yang kita ada penyakit Batu mulalah tak nak makan tu, tak nak makan ni, nak cuba traditional tu, nak cuba makan air ni, macam-macam. Ikhtiar atas nama ikhtiar, tak nak makan ubat masalah. Kalau pada nasihat saya, jangan lama sangat lah. Peringkat denial ni kita kena terima Sebab apa? Kalau terlampau lama dibiarkan bertahun-tahun contohnya, satu risiko darah tinggi boleh dapat stroke Satu stroke, stroke tu apa? Angin ahma. Yang kedua boleh dapat serangan jantung. Yang ketiga boleh dapat apa lagi? Masalah bawah pinggang dia boleh rosak bawah pinggang. Lagi mata boleh buta rosak. Tu antara 4 benda yang biasa, masalah yang selalu berlaku, yang disebabkan kecuaian kita sebab tak nak makan ubat ikhtiar cara lain lah. Saya tak nak gaduh dengan siapa-siapa tu hak anda, tapi saya kena cerita, beritahu bahaya tu kencing manis, darah tinggi, bahaya. Alright, berapa lama dah saya cakap ni? Pukul apa dah? Pukul 10. 45 minit dah, sekejap je. Okey, mungkin beberapa soalan lagi lah Doktor, saya berumur 46 tahun, slip disc L4 L5 2015, sakit on and off daripada bulan 5, makan ubat gabapentin. Okey, ubat gabapentin ni insyaAllah tak ada masalah InsyaAllah tak ada masalah ubat gabapentin. Ada ubat yang tak boleh, ada ubat yang kita nasihat jangan makan hari-hari kena makan, contohnya makan selang sehari atau makan untuk tempoh tertentu saja, kemudian kena stop, makan bila sakit saja bergantung. Sebab tu ada kesan sampingan yang kita tahu boleh menyebabkan rosak bawah pinggang. Contohnya boleh fungsi bawah pinggang, kena monitor, kena ambil darah, tengok bawah pinggang tu affected ke tak affected. Kita tahu bukan kita tak tahu. Ataupun ada ubat yang memang anda tak boleh, ada makan jadi pening, ada juga ada ubat boleh buat gastrik, kita tahu Tapi kalau gabapentin setakat ni insyaAllah tak ada masalah, boleh makan cuma kalau terlampau lama, ubat gabapentin ni setengah orang dia jadi ngantuk ngantuk. Dia tak ada efek, bawah pinggang semua tak ada, tapi boleh jadi ngantuk. Kita kena, ubat ni tak ada masalah lah, tapi kalau bergantung dengan ubat, kita kena periksa balik sama ada dah optimize atau tidak L4 L5 ni tengok berapa teruk sakit tu Okey, soalan Puan Aisyah Nasuha masalah batu karang klinik swasta cakap dari urine test simptom sama dengan PID. Betul, boleh kalau batu karang, dan kalau contohnya masalah batu karang pada buah pinggang lah pada buah pinggang, kidney memang boleh sakit belakang kat pinggang sakit, kita panggil long pain sakit kat belakang. PID slip disc pun boleh dapat juga sakit belakang cuma sakit belakang kalau slip disc dia pergi ke kaki, biasanya dia radiculopathy sakit ke kas bagi kaki. Tapi kalau setakat sakit bahagian loin saja, biasanya boleh untuk masalah batu karang ni boleh. Okey, so batu karang di pundi kencing, kalau di pundi kencing, masalah ni kadang-kadang ada sakit dekat pinggang, sakit dekat perut, dekat ari-ari. Kalau kencing kadang ada keluar pasir atau keluar darah sakit, pedih masa nak kencing. Tu masalah dia kalau ada masalah ni, dia ada ubat dia, kena jumpa ke hospital, jumpa pakar ni bahagian bedah ataupun urologi. Okey, okey, ni soalan ni lebih complicated jadi kena, yang ni betul lah doktor yang cakap kalau contohnya banyak level sakit PID ni, slip disc ni daripada C1 sampai ke C7, L3 lambar pun kena MRI tak sepadan dengan sakit. So kita kena siasat, mungkin ada masalah lain betul lah, kena buat ujian lah untuk confirm SLE tu.
kalau sakit terlampau sakit kadang-kadang ada orang hyperestesia, terlebih hypersensitif kulit, angin gerak, angin kipas pun boleh rasa sakit. Macam tu, sampai macam tu sekali. Ada beberapa kondisi lah CRPS ke, baru ni ada seorang sakit saya sakit tu macam pelik sakitnya tu. So kita boleh siasat dengan lebih lanjut lagi. Mungkin betul doktor ni kena bincang dengan doktor yang rawat awak tu betul kena rawat dengan tanya doktor tu. Okey, mungkin saya jawab lagi satu atau dua soalan Okey, Rafiza Abdul Rahman tanya pasal sciatica. Sciatica ni ialah khusus kepada sakit yang kita cakap dari segi menjala, sakit kat belakang, dia menjala ke punggung dan pergi ke belakang peha pergi ke kaki So sciatica ni kita macam perkataan ni asal datang daripada sciatic nerve sciatic saraf sciatic yang daripada belakang pergi ke punggung ke kaki semua. So sciatica ni cuma kita kata sakit yang menjala di belakang punggung ke peha semua tu. So sebab apa sakit ni sama ada kadang-kadang tekanan pada saraf sciatic tu, ataupun ada juga disebabkan oleh slip disc pun boleh, tekanan pada bahagian belakang saraf saraf dan bahagian belakang pun boleh macam tu. So rawatan dia kena tahu sebab apalah, apa masalah yang menyebabkan tekanan pada saraf tu Banyak soalan ni kau jawab tak habis ni kau ni berapa soalan lagi Okey, soalan seterusnya ni tulis nama ni macam orang mana ni, Next Sotia ke ni. Okey, saya ada flat foot, mula mengalami masalah low back pain dan sakit sacroiliac joint. Ini saya rasa perlu periksa dengan lebih lanjut lah susah nak cakap kalau low back pain, sakit belakang, sacroiliac joint ni kadang-kadang tak straightforward, kena jumpa doktor dulu. Kalau sacroiliac ni sama ada dia ada juga sindrom tertentu yang menyebabkan sakit pada pelbagai sendi macam ni flat foot mungkin berkait rapat atau mungkin tak ada kaitan pun kita kena check sebab apa. Rawatan tu kena periksa dulu. Saya tak boleh jawab kat sini sebab takut benda lain kita ada keadaan kita panggil sacroiliitis radang pada sacroiliac joint boleh juga. Sakit belakang ni kadang-kadang daripada otot, kadang daripada sendi facet joint dia, kadang-kadang sebab disc cushion dia boleh kadang-kadang sebab tulang tu sendiri masalah jadi masalah tu banyak. So kena jumpa doktor dulu untuk periksa Okey, saya rasa tu saya cukupkan untuk malam ni sahabat saya Encik Ahmad Faizal, Dr. Ahmad Faizal pun tengok terima kasih. Apa? Okey, Puan Norita Zamzuri tanya suami saya exercise dengan berlari setempat dalam 15 minit, lututnya sakit. Tak boleh nak jawab ni, kena periksa dulu kena periksa dulu sebab apa sakit. Kalau lari setempat 15 minit lutut sakit ni kena periksa sebab apa sakit kena periksa lah. Saya tak nak jawab macam ni, tanya macam ni saya tak nak jawab lari 15 minit sakit tahu tu tak nak jawab. Kena periksa macam-macam boleh sakit lutut ni. So ada ligamen ke pelapik lutut ke, tulang rawan ke, sendi tu sendiri ke, macam-macam boleh elok datang ke hospital lah, saya periksa, minta doktor periksa lah, bukan saya periksa, doktor berdekatan periksa Okey, soalan daripada Ramyan Sinafi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berdesing telinga dan pening lalat lah ni, kampung Pasir Berdengung ke mana ni Okey, pening lalat, telinga berdengung ni kena periksa dengan pakar telinga kalau kita panggil tinnitus bunyi berdengung dekat dalam telinga, kena siasat sebab apa. Nak jawab pun tak boleh, kadang doktor kena tengok dulu dalam telinga struktur gegendang, ada tulang ke dalam telinga, cochlear, macam-macam boleh so jadi akan jumpa pakar telinga, dia kena check dulu sebab apa dapat tinnitus bunyi berdesing tu sebab apa. Okey, saya rasa cukup dulu buat masa ni. Nanti saya buka lagi lah sesi santai-santai bersama saya ni dah dekat 45 minit lebih jadi saya pongkol malam ni, nanti susah pula MO saya call tak dapat ke apa Okey, jadi kalau nanti saya buat balik untuk sesi seterusnya santai bersama Dr. Mahyudin ni,
InsyaAllah nanti saya upload kita punya perkongsian malam ni dekat YouTube. So kalau ni boleh tengok balik lagi sekali. Kalau soalan-soalan nanti saya cuba tengok, saya cuba catatkan. Mungkin untuk sesi seterusnya saya cuba jawab, ya. Okey, jadi saya rasa tu saja buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Saya minta maaf kalau ada salah silap, ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.